Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya akan berkongsi dengan anda bagaimana 8 langkah untuk mengurus kewangan dengan sistematik dan bijak. Yang pertama sekali, kita mesti tahu apa matlamat kewangan kita yang jelas. Sama ada nak retire, berapa amount kena ada. Dan sebagai contoh, untuk apa kita nak gunakan duit ni, untuk pergi haji dan sebagainya. Ada kena allocation untuk retirement fund, children education dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu tahu sumber pendapatan kita yang cukup. Kalau kita berniaga, kena tahu income datang daripada bisnes, daripada syarikat, daripada jual beli. Kita kena tahu allocate berapa source of income kita untuk kita strategizekan ke mana kewangan kita dan untuk capai matlamat kewangan kita. So nombor 3, kita perlu disiplin, iaitu kita perlu simpan duit dulu baru belanja. Ramai usahawan, dia dapat duit, dia belanja dulu baru disimpan. Itu adalah formula yang salah. So formula yang betul adalah kita kena simpan dulu duit tu baru kita belanja. Yang keempat, kita perlu belanja dengan bijak. Kita tak boleh boros. Kita kena tahu apa itu keperluan dan kehendak. Kita kena tahu ada limit di mana kita tak boleh membazir dan sebagainya. So keperluan maksud saya di sini adalah seperti basic necessity seperti makanan, minuman, transportation dan sebagainya. So yang kehendak tu seperti melancong, belanja barang-barang mewah dan sebagainya. Kita kena tahu ada batas dia supaya kita dapat mendisiplinkan keuangan kita. Yang kelima, kita perlu pandai urus risiko keuangan ini, iaitu kita kena tahu yang satu, kita kena tahu sumber keuangan itu adalah pendapatan kita perlulah halal, iaitu patuh syariah. Yang kedua, risiko di sini adalah kita kena ada protection, which is banyak syarikat-syarikat di luar sana, syarikat takaful yang menjual produk-produk yang patuh syariah, di mana kita perlu ada protection. Sebagai contoh, kalau kita kemalangan ataupun ada mengalami kecacatan atau kehilangan upaya, kita masih boleh survive untuk membayar liability tanggungan-tanggungan keluarga kita melalui caruman takaful tersebut. Yang keenam adalah zakat dan cukai. So zakat ini adalah satu kewajipan bagi umat Islam, di mana dia ada haul dan nisab dia. So zakat ini adalah wajib untuk kita membayar, iaitu zakat pendapatan, zakat perniagaan, di mana kita perlu memberi semula kepada orang-orang yang memerlukan melalui pusat zakat dan sebagainya. Cukai ini adalah satu compliance di mana kita perlu patuh, di mana kerajaan telah mewartakan kita sebagai peniaga, kita kena bayar cukai kepada pihak kerajaan. Alright. Nombor 7, kita perlu menjadi seorang pelabur yang bijak. Pelabur yang bijak di sini bermaksud kita kena tahu di mana tempat untuk kita growkan kewangan kita. Seperti banyak pelaburan-pelaburan patuh syariah yang ada di luar sana. Contoh pelaburan hartanah, pelaburan unit trust, unit amanah, pelaburan saham, pelaburan emas, pelaburan ASB dan sebagainya. So kita kena bijak mencari peluang untuk allocatekan kewangan kita. Saya punya nasihat, kalau boleh allocatekan dalam 30% daripada keuntungan perniagaan ataupun kewangan kita kepada tabung pelaburan ini, supaya kita pada masa depan, kalau contoh ada krisis dan sebagainya, kita masih ada reserve fund ataupun aset untuk terus survive dalam perniagaan kita. Nombor 8 adalah dan terakhirnya adalah kita perlu belajar bagaimana untuk bahagikan harta kita kepada waris-waris kita. Sebagai contoh, untuk kita ada hartanah yang banyak, ada cash, macam mana kita nak wasiatkan kepada orang-orang yang tersayang, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Sebab kita tahu harta ini dalam hadis, dalam Al-Quran pun ada banyak tulis, di mana kita perlu meninggalkan keluarga kita daripada
mencukup, bukan daripada keadaan meminta-minta. Alright, so semoga 8 langkah mengurus kewangan dengan bijak dan sistematik ini dapat membantu anda untuk terus merancang kewangan pada masa sekarang dan pada masa akan datang, supaya anda lebih teratur dan lebih terbuka minda untuk menguruskan kewangan individu dan kewangan syarikat anda. Sekian, terima kasih.